Ada apa? Rasulullah hantar aku suratan rumah ni, so minta dekat orang kat rumah ni. Menangis Fatimah. Sebab apa? Fatimah tahulah kalaulah Nabi hantar orang tu datang, makna Nabi dah tak ada apa-apa nak bagi dah. Sedih. Masa tu Fatimah bagi apa? Dia bagi rantai mas kahwin. Tapi tak lama lepas tu sahabat-sahabat pergi cari balik, dia tembus balik, bagi balik kat Fatimah. Macam tu lah. Dan Nabi ni tolong orang selalu, tak pernah tak tolong orang. Jadi Nabi ni syukur pada satu malam tu Nabi duduk dekat dalam selimut. Nabi beritahu pada isterinya, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Nabi kalau kata sudikah kiranya kau izinkan aku, bukan makna Nabi takut bini tau. Mana Nabi tu berbahasa puitis, bahasa tu cantik. Sudikah kiranya, macam orang pergi berperang lah, sudikah kiranya kau izinkan abang untuk pergi berjuang? Macam mana? Pergilah kau perwiraku, perwira, macam tu lah. Engkau harapan bangsa, macam tu adik orang macam tu lah kan. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Apa jawab Aisyah? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Nampak macam tu bahasa. Malam ni start, orang lelaki nak keluar rumah, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan abang untuk keluar lepak dengan kawan abang daripada mamak tu barang secawan dua. Satu kan. Maka isteri pun jawablah macam tadi, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus berada di rumah ini wahai suamiku, tapi pergilah kau wahai suamiku, tapi balik jangan lupa ikat tepi tertarik dan juga roti tolong. Baru betul. Ini tak, suami baru nak amal kan. Sedikah kiranya izinkan abang untuk keluar dengan kawan abang barang seketika memokak. Oh iyalah, tanya lah, tersawan pula lelaki itu. Nampak, jangan kasar-kasar dengan suami. Menurut kajian dalam Malaysia ni, lelaki mati dulu ya. Lelaki ni kalau boleh macam kat airport akan tampal kat badan, fragile, mudah terbakar, mudah pecah, mudah apa. Ya. Orang lelaki ni tengah sambil rumput mati, mati. Tengah makan, abang kap tercakit sudu, mati. Tengah baring tidur, mati. Tu belum kena sleep apnea lagi, yang berdongku macam apa. Nampak tak? Hilang. Banyak tahu dah mati. Sebenarnya dia ada sleep apnea, kena buat kajian tau. Saya pun ada sleep apnea, tu yang saya pakai mesin tu tidur selalu. Sekali krap mati, orang Teluk Intan pun cakap, ya Allah mati dalam iman. Kawan tu tercokik kau tak tahu. Siapa yang masalah tidur berdongku. Tapi orang perempuan kena sabar ya. Orang lelaki ni bila dia tidur berdongku tu, kadang dia mimpi dia berada di dunia safari, tiba-tiba dia berubah jadi harimau dengan singa. Dia nampak rusa tu, dia kejar dia. Dapat seekor, dia pun panggilkan kawan singa lain, panggil lain datang. Jadi kalau nampak lepas ni berdengkur, teruk betul pengembaraan di malam ni. Macam tu ya. Golak berai-rai motor Allah, terbayang motor ya. Dia tinggal lelaki, macam tu lah bunyi lelaki. Lelaki ni kalau ponek bercakap, Bismillahirrahmanirrahim, berceramah pula dia lah. Agak macam tu lah, penat sangat penat sangat. Jadi bila Nabi pergi salat sunat tadi, tiba-tiba Aisyah terdengar bunyi macam air menggelegak. Bunyi apa tu? Rupanya bunyi Nabi sedang menangis ketika ambil wudu. Nabi salat, Nabi nangis, Nabi sujud, Nabi nangis, sampai Nabi salam, nangis, doa, nangis. Maka Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa? Apa jawab Nabi?
Maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah menjadikan aku tidak berdosa? Nabi menangis sebab Allah bagi dia tak ada dosa. Kita yang ada dosa ni relax, golak-golak macam tak ada apa-apa. Macam tu lah. Ya. Begitu juga Nabi bersenda gurau. Nampak? Nabi tu panglima angkatan tentera, ketua angkatan tentera. Nabi bergurau senda. Ini tak dengan kawan-kawan kek surau, kan main surah Al-Hijrah. Bergurau aja, usik sana usik sini. Kau ni macam ni kakak-kakak gelak dia sampai ke rumah. Bergurau senda. Nabi dengan isteri Nabi. Oh. Main kerja-kerja dalam rumah. Balik nanti buat dalam rumah tu, jangan kat luar. Keluar apa kau nak sajen muka dia lagi. Contoh lah, dah sajen pula kau nak tu bukan untuk siap tu. Dalam rumah. Faham? Nabi pula dengan isteri Nabi romantik. Nabi kata, contoh tadi kau minum dekat sini ke, aku nampak bekas bibir kau, dia akan ikut bekas bibir isteri. Aku pun minum dekat sini. Contoh. Romantik betul. Balik nanti buat. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Ya Allah, bau mulut kau. Gosok gigi dulu. Ya. Iya. Nabi pula kalau minum macam mana? Kalau ikut sunnah Nabi, Nabi minum air masak ni, Nabi minum kurang-kurang 3 teguk. Lebih tak apa, jangan kurang. Contoh, nak bagi faham lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga atau lebih baru dapat pahala sunnah. Faham? Tapi kalau minum macam ni, tak dapat pada sunnah. Tapi puas hati dia. Nampak tak? Tapi bagus surau dia bagi cawan, dia bagi anas. Mau betul. Itu tanda orang beradab. Nampak tak? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk yang lebih dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak air bersantun. Macam tu. Nampak? Walaupun pasangan tak berapa kena, tapi okey lah, daripada tak ada. Meeting berminggu-minggu, cawan tak nyampe, macam mana kan? Lepas tu nampak tadi kau main handa lagi. Semua orang minum air jagung, Samsul dapat air gau je. Macam saja je. Tapi betul kalau bagi suami punya, bang, buat minum bang, nampak adab kan? Buat minum bang, yalah, kasihlah banyak. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh betul. Ini bang, minum bang. Kau ingat ni kelab malam bang. Nampak tak? Betul. Sebenarnya bagi itu ada. Orang tua-tua dulu kepantangan dia bagi air tak ada alas, betul tak? Tak ada lapik cawan. Dia lempang macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin tu miskin adab. Iya, hormat dekat orang. Sebab bila kita hulu kat orang, cukup minum, orang sambut pun pegang ni. Terima kasih banyak. Nampak? Ini cawan mahal-mahal, siap lapik simpan dalam almari. Yang kau bangga kau tunjuk cawan IKEA yang RM2 sama musim. Bangga. Dia cakap betul ni. Cawan tu bertangkai ni nak minum power steady. Nampak tak? Nabi bersenda gurau kan? Dan Nabi berlemah lembut dengan isteri Nabi. Nabi panggil isteri dia apa? Panggilan apa? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Macam tu teladan begitu semua. Barulah masyarakat, kata Rasulullah SAW dalam masyarakat, kalau masyarakat ikut macam Nabi, barulah rukun dan tenteram. Ini belum apa-apa gaduh, apa pun. Lepas tu keluar khabar lah tu, corai. Tak salah kan? Tuan-tuan tak salah pasang cita-cita tuan-tuan. Dengan kawan tu dah, dia dah tak ada apa-apa, dia cat ni tu. Buku macam patah amin tu pun macam tu. Apatah lagi yang patah riuk macam itu. Ada buku patah balik pula, buku patah harang pun ada macam-macam. Tak salah tuan.
Doakan yang baik-baik kan? Doakan yang baik-baik. Tak payah nak mengulas. Saya tim Fatah hati, tak payah. Saya tim Fazura, tak payah. Doakan yang baik-baik kan? Macam tu je. Saya pun tak jumpa dia orang lagi ni. Oh, cerita kan. Doa tu kan. Doa yang baik-baik kan. Macam tu. Nabi bergurau dengan isteri Nabi. Nabi panggil, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti boleh. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, tak tahulah. Nak kata merah, biru, nak kata biru, perang, nak kata bolang-bolang, mana ada. Tak tahu, kojak merah, kojak biru. Tak tahulah pipi kau jenis apa. Maksudnya nama yang baik-baik lah panggil. Macam orang sini panggil apa? Orang perempuan dia panggil apa? Orang Perak panggil apa? Perempuan, Yung. Saya baru duduk kat kedai Ayung macam tadi. Aku pergi pilih kedai tu, tengok tak ramai, aku duduk ramai pula. Tak kisah, Yung kan? Tak kisahlah. Panggil Intan. Oh, dulu je tu. Intan Payung. Intan. Tolong Intan. Wah, nama dia bukan Intan, tapi panggil dulu. Nampak? Baby, goli dia. Sayang, ayang, anja, li, baby, tak kisahlah, tapi nama manja. Pernah sekali Nabi tegur isteri Nabi masakan di masjid. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Dia balas balik. Dia kata, ada apa wahai Rasulullah? Nampak pakat Nabi dia sebut tu. Ada apa wahai Rasulullah? Mana kalau kita panggil, kalau dia panggil wahai isteriku, panggil ada apa wahai suamiku, macam tu. Bukannya ada apa wahai guru agama dakwah, bukan macam tu. Ada apa wahai saja, bukan. Tapi pakat suami, ada apa wahai suamiku. Nabi apa lagi? Nabi main kerja-kerja dengan si dalam rumah dengan. Jangan main nyuruk, dah tua-tua main nyuruk. Allah Akbar. Ada tu orang tua tu main nyuruk. Awak jadi dulu teh. Bini pun jadilah 1, kira 10, 2, baru sampai 3. Cerai bunyi. Melari dia tutup, lalu tumpah api, ternyalo api dah. La ilaha illallah, ilaha illallah. Dah tutup api, dah lap semua. Tadi nak buat apa? Lupa dia kena cari lelaki kan. Sampai ke Patang mana pula lelaki aku tak ingat dah. Tengok motosikal ada, selipar ada. Orang tua ni pergi mana? Cari-cari tak jumpa. Ngadu lah ke imam. Imam pun datang, bawa aja ke masjid mau. Rupa dah koreh dalam almari. Kawan tu lemah jantung kat dalam almari tu, tak talan umpet gagal. Jangan. Banyak lagi benda lain boleh buat. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi ni, Nabi pernah tadah lutut Nabi jadi tangga untuk isteri Nabi naik kenderaan. Macam nak naik kuda, naik unta, Nabi tadah lutut Nabi ni, dia pijak naik atas kuda, pijak naik unta. Kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah ni, ya Allah, ya Allah, apa kau makan ni timah, oh ya Allah, patah pula satu hal. Ya, aku tengok semangat orang sini, janganlah kau buat-buat kan. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Soalnya tadi kami golak soalnya saya ceramah dekat Simpang Renggang, menyaut makcik tu, tak muat besen dah. Siapa suka pakai besen? Aduh, kau seorang dah tak muat besen tu. Bukan kata berdua. Tak payah pakai besen. Mandi dalam bilik air kat shower tu pun tak apa. Dah tua ustaz, tak terdaya tengok Siapa suruh tengok? Tutup lampu. Mandi malam tutup lampu agak-agak. Mana pula laki aku? Apa?
abang, buka lampu dah terbaring motor tu. Terperanjat, dia tak biasa. Oi, lemah jantung dia, tiba-tiba buat macam tu kan. Mandi sama-sama, salat sama-sama. Ya, nampak tak? Ya. Macam-macam lah lagi. Nabi bersenda gurau. Nabi dengan anak Nabi, dengan cucu Nabi. Biasa Nabi balik, Nabi tak pernah balik tangan kosong. Ada je buah tangan bagi dekat anak-anak cucu dia. Dan bila Nabi balik, Nabi jadi kuda kadang-kadang. Anak cucu Nabi naik belakang Nabi ni, jadi kuda ni. Diusir-usir kepala Nabi tu. Ada sahabat tengok, kenapa Rasulullah biar je anak cucu dia main kepala tu? Nabi okey. Bila dah habis main, semua berbaris. Nabi cium dahi seorang, cium dahi, cium pipi, cium dahi, cium pipi. Sahabat tadi menangis, ya Rasulullah, aku sendiri pun tak pernah cium anak aku je. Apa Nabi jawab? Man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak layak untuk disayang. Kita nak orang sayang kita, kita sayang orang pun tak nak. Macam itulah juga Nabi. Nabi dalam sibuk tu Nabi tetap bergurau senda. Nabi juga bersedekah. Nabi banyak bersedekah. Kan? Kenapa kita kena sedekah? Itu sebab macam malam ni surau keluar belanja besar, kemah berapa. Nampak tak? Tuan-tuan, PA system ni pun sewa. Bukan kaleng-kaleng ni tau. Tuan-tuan nampak tabung, sampai dah tabung, bagilah. Kau bagi lebih sebab Samsul Debat nak datang lagi lebih. Tak adalah. Memang ya, sian orang surau. Tengok, saya masuk tadi surau, alhamdulillah selesa semayang. Tapi kalau kita bantu, mungkin boleh besarkan lagi. Bagi semangat bantu. Malahan Nabi sebut apa? Nabi sebut janji. Nabi sebut apa? Nabi kata sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangkan harta kita, tapi sebaliknya apa? Bertambah dan bertambah. Nabi ulang 3 kali, bertambah. Takkan tak percaya? Malahan dalam hadis lain Nabi sebut sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kalau macam hal, apalah jadi macam ni kat aku, apalah jadi macam ni kat anak aku pula, kenapa lelaki aku macam ni? Cek balik bila last sedekah. Bantu. Nabi kata barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ni. Apa dia? Yang pertama solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, yang keduanya amalan sedekah subuh. Itu Nabi besar. Buat tuan-tuan. Begitu juga Nabi juga memperkukuhkan silaturahim. Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dengan tak ada apa-apa, puak Muhajirin ni disambut oleh orang Ansar dengan meriah sekali. Begitu juga Nabi damaikan puak Aus dan Khazraj yang dah bergaduh lebih 120 tahun. Punya tahu bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Bayanglah. Kenapa kau gaduh ni? Tak tahu lah Rasulullah, dah lama gaduh je lah. Dia pun tak tahu sebab apa. Akhirnya sebabkan ramai pengikut Aus dan Khazraj yang dah ikut Nabi, maka perlahan Nabi berjaya damaikan mereka. Nampak? Jadi jaga silaturahim satu dengan yang lain. Dalam satu hadis Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Ingat, jangan kita putus silaturahim. Aku tak ada apa-apa dengan kau, kau jangan lalu lagi dah depan rumah aku ni. Macam mana pula tak lalu depan rumah dia? Itulah satu-satu jalan keluar daripada taman rumah tu. Jangan gambar menjatuh hukum macam tu, jangan. Orang yang memutuskan silaturahim, pertama amalan yang tak diterima, amalan baiknya tergantung. Begitu juga sabar. Nabi ni manusia yang paling sabar. Nabi kalau marah pun macam mana? Nabi kalau marah pun, Nabi berlalu tanpa memberi salam. Itu makna marah sangat ke tu? Kita tengah duduk ni, tiba-tiba seorang bangun, marah betul dia tu? Tak. Kita kalau ada orang bangun tu sakit perut, nak terkoncing, ada hal ke. Tapi Nabi kita kalau bangun meninggalkan majlis tanpa memberi salam, makna tu habis marah tu.
Kita kalau bangun kita tak syak macam tu pun kita cakap macam-macam hal. Ada hal lah tu. Selagi tak sampai penampak kat muka ni, kita tak tahu lah orang tu marah. Tapi Nabi kalau marah tu, Nabi tinggalkan tanpa memberi salam tu, habis marah tu. Kan Nabi ni seorang yang sabar. Kan? Nabi juga seorang suci dan bersih. Nabi ni seorang yang sejuk mata memandang. Kan? Itu dia. Jadi banyaklah kalau ikutkan Nabi ni sayang kita. Banyak lagi tanda-tanda Nabi sayang kita. Jadi hidupkan dua password ni, jangan lupa. Pertama sebut nama Nabi, yang kedua hidupkan sunnah Nabi. Dan begitu juga tanda-tanda Nabi sayang kita. Apa lagi? Nabi doa, ya Allah, umat aku nanti janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Itu sebab Nabi sayang kita. Faham lah. Kalau Nabi sayang kita, biarlah umur banyak. Macam umur umat Nabi Nuh 950 tahun. Macam kalau kita 950 tahun, tak ada orang nak dengar ceramah malam. Agaklah di surau pun tak ada orang sunyi. Nabi ni minta umur panjang. Nabi cakap umur umat aku jangan panjang-panjang sebab Nabi kenal umat dia. Lagi panjang umur, lagi panjang cita-cita. Jadi bila kita panjang umur ni, setakat umur kita sama lebih kurang macam Nabi. Kebanyakan orang Malaysia umur 60 tahun, 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Macam itulah. Jadi mana kata kalaulah kita ni kalaulah kita ni tengok dari segi umur lah, Nabi minta umur yang banyak. Sebab masuk 50 dah fikir tak lah pergi nak pencen. Dia pergi surau lah. Sebab apa? Dia dah tahu lah, timing tu dah tahu. Tapi jangan terperanjat, ada yang umur-umur macam usia emas ni, ada yang lagi kat kelak dangdut tu, ada lagi kat pusat urut. Jadi bukan semua tu. Sebab saya kata usia emas ni pun satu pencapaian. Bukan semua orang boleh capai. Jadi jangan malu lah, aku ni dah tua baru datang surau. Jangan malu, itu pencapaian. Itu yang hari tu bila pergi umrah, tuan-tuan. Ini cerita rahsia satu yang saya cerita. Berkali-kali saya pergi umrah, tuan-tuan. Tak sekali pun saya naik ke puncak Jabal Nur, Gua Hira. Jadi hari tu tak apa kono, aku ingat aku nak naik lah hari ni. Naik, tuan. Menyesal rasa masa perjalanan tu. Rumah tinggi je. Tapi bila sampai atas puas hati. Saya yang geram tu tengok orang perempuan tua Turki tu dengan tongkat tu relax, dia naik atas. Macam tak ada apa-apa. Kita pula tinggi je. Tu saya terfikir, Rasulullah dulu susah hati je naik atas. Kita naik atas susah hati. Macam mana? Susah hati, susah kaki. Allah tingginya. Betul, puncak betul. Tapi syukurlah sampai naik. Indah tu pemandangan pada malam hari ke. Ya? Jadi Nabi ni sebenarnya sayangkan kita. Tu sebab minta jangan umur panjang-panjang. Kemudian apa lagi Nabi sayang kita? Nabi tanya, pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Nabi jawab, yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Sahabat tanya, kenapa pula? Macam mana aku tak rindukan mereka dengan tahap mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku, dengan tahap sekalipun mereka tidak pernah berpeluang memandang wajah aku. Macam itu sebab Nabi sayangkan kita. Dan begitu juga Nabi sikit ni, Nabi sayangkan kita. Kalau tengok ketika nak dicabut nyawa Nabi, Allah pesan kat malaikat maut, kau pakai hand sanitizer lawa-lawa, wangi-wangi, kau nak jumpa kekasih aku, bagi salam, dia bagi masuk, kau masuk, dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Itu Nabi. Kita tak dapat macam tu, tuan-tuan. Tiba-tiba dah ada depan muka, dah sampai dah. Ya. Waktu tu, waktu sampai dia bagi salam, Fatimah bagi tahu, wahai ayahandaku, ada seorang lelaki memberi salam, mukanya macam bengis-bengis sikit, tapi pakaiannya kemas dan wangi. Aku tak pernah tengok dia sebelum ni. Nabi kata, ketahuilah wahai putriku, itulah yang akan mengurangkan bilangan jemaah. Itulah juga yang akan menghapuskan segala kelezatan dunia. Itulah malaikat maut. Menangislah Fatimah. Tahulah dia yang masa Nabi dah sampai dekat sangat dah. Panggillah dia masuk, kata Nabi. Masuklah dia. Dia pun bagi salam, Nabi pun jawab. Kemudian Nabi tanya, Jibril mana?
Jibril dah menyuruh siap-siap lah, sebab tak sanggup nak tengok Nabi kena cabut nyawa ni. Tapi bila dah Nabi seru, mana Jibril? Langsung sampai, aku di sini wahai Muhammad. Nabi pun tanya Jibril, wahai Jibril, tak ada apa-apa berita yang kau boleh hiburkan hati aku ni? Maka Jibril pun jawab, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, malaikat dengan bidadari syurga sekarang tengah kemas syurga ni sebab nak sambut kau datang. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada berita lain boleh hiburkan hati aku ni. Maka jawab lagi, kau jangan risau, malaikat bidadari semua tengah berbaris nak sambut ketibaan kau. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada berita lain boleh kau hiburkan hati aku ni. Barulah Jibril sebut, sesungguhnya diharamkan syurga itu bagi orang lain wahai Muhammad, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Allah sayang. Barulah Nabi senyum. Nabi masa tu nak nazak, nak beritahu, Nabi pun melalui proses biasa macam manusia biasa, uzur, nazak, Nabi alami. Nampak tak? Kemudian Nabi pun panggil lah. Dikatakan Nabi ni lepas baca khutbah yang terakhir tu, antara 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Jadi kalau kita tengok kan, Nabi waktu dah dicabut masa tu, bila dah dengar tu, Nabi dah gembira tu, Nabi pun panggil malaikat maut, hampirlah padaku, cabutlah nyawa aku. Pada ketika itulah waktu dicabutnya nyawa, perlahan-lahan, bayangkan kasih Allah ni, maka malaikat maut tarik perlahan. Bila tarik, Allah sakit ni ya Allah, Nabi kata. Dan Nabi kata apa? Macam mana lah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Fikir umat lagi. Dan Nabi berdoa, ya Allah, kau berikanlah ke semua kesakitan umatku itu, bagilah pada aku tanggung ya Allah. Janganlah kau bagi umat aku tanggung sakit macam ni ya Allah. Bayangkan sayang Nabi itu. Dan pada ketika itu, tu yang ada pandangan kata, sebenarnya kita cabut nyawa besok tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggung untuk itu. Contohlah sayang Nabi kat kita. Tapi sakit tetap sakit lah. Nabi Idris AS dah rasa, dia minta, bagi aku lalui sakaratul maut, aku nak rasa sekali. Mana mungkin kau, aku cabut nyawa melainkan Allah merintahkan. Allah kata, cabutlah nyawa ni. Buat. Jadi bila dia dah mati tu, maka dia pun dibawa tengok syurga, jangan tengok neraka je. Lepas tu sibuk nak jadi Nabi Idris AS pasal dia rasa tentang cerita Nabi Idris tu kena buat ceramah satu lagi. Dah hampir dah ceramah kena bagi. Tak adalah. Macam tu lah sayangnya Nabi. Malahan Nabi sendiri, malaikat maut sendiri pernah nanti Allah akan perintahkan cabut nyawa semua orang masa nak kiamat. Cabut nyawa semua orang, sudahnya tinggal Allah dengan malaikat. Maka Allah pesan, cabut nyawa malaikat pula. Cabut nyawa malaikat semua, tinggallah malaikat maut saja. Maka Allah Ta'ala perintahkan, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Jadi bila malaikat maut cuba cabut nyawa dia, ya Allah sakitnya, baru dia tahu. Kalau aku tahu macam ni sakitnya, tentu orang yang beriman dulu aku takkan lebih lembut lagi cabut nyawa ni. Macam itulah kiranya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pengajarannya yang boleh kita ambil lah sebalik. Nabi ni memang bermasyarakat. Nabi ni campur orang. Nabi damaikan orang. Malahan Nabi kalau masak, Nabi akan lebihkan kuahnya. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi semua orang rasa, termasuk jiran-jiran, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Jadi kita ni kena baik. Sesama kita ni jangan gaduh-gaduh kan? Elok dia ramai-ramai datang kan? Jangan gaduh. Untuk makluman semua, Malaysia adalah negara yang diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Ini bukan cerita politik, tapi tuan-tuan tak sah. Lepas ni kalau pilihan raya pun jangan beria-ria lah nak tunjuk kepada kau yang terpaling menyokong. Tak payah. Tak payah nak pasang bendera dekat rumah nak tunjuk kat orang. Orang tak ada, tak mengubah apa-apa pun. Kalau orang tu dah suka tu, itulah. Kalau tak suka, tak sukalah. Dah. Diam-diamnya pergi undi pangkah. Tuan-tuan tengok kat luar negara tu, kadang heran kita tengok. Dia orang tak ada boyo-yo nak pasang kat badan berlari tunjuk gambar parti, tak ada pun.
Undi itu rahsia. Diam-diam benar. Dah pangkah balik rumah diam. Pagi surau diam. Jangan buka cerita menyebabkan bergaduh, tak usah. Ini kau dah sampai kau sahur ni pula. Apa perasaan kau bila dia kalah? Memang cari pasal lah tu. Tak payah. Ya. Tak lama lagi tuan-tuan akan ada pilihan raya negeri Sabah. Habis pilihan raya negeri Sabah, pilihan raya di Johor dan Melaka balik sebelum. Lepas Johor dan Melaka, Sarawak pula pilihan raya. Habis Sarawak pilihan raya, 5 negeri yang mula pilihan raya tu akan pilihan raya. Lepas tu lagi 5 negeri lagi pilihan raya. Sampailah Abang Jamil sambunglah sendiri. Macam tu lah tuan-tuan. Kan? Jadi saya tak adalah nak ulas pasal tu kan. Tuan-tuan fikirlah sendiri kan. Macam tu lah. Silaturahim jaga. Jangan kita gaduh. Nabi suruh jaga silaturahim. Nabi kata tidak ada dosa yang berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Itulah dosa ni, dosa memutuskan silaturahim dan juga menerhaka pada kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan dan saya faham cara pandang tu, saya faham. Kalau tanung tapak macam tu saya faham sangat. Kan? Saya pun daripada tadi tak dapat air jagung. Nampak kuning tu menyalur dia pun, kau orang pun tengok. Dah saya gurau, saya okey. Kan kata tak bersyukur ceramah gitu kan. InsyaAllah. Kan? Jadi mudah-mudahan apa yang Nabi pesan ni kita buat. Ingat 2 password tu. Selawat banyak-banyak. Dan yang keduanya, amalkan sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Nampu pakai yang wangi, nak minyak wangi kan, cari minyak wangi. Contohnya minyak wangi SD Perfume, Samsul Debat Perfume. Sedap bau dia. Iya. Boleh bawa solat, tahan lama, standard international. Baru RM35 sebotol. Dan dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Kan? Itulah. Tuan, itu je lah pada hari ini. Kan saya ucap terima kasih banyak atas kesediaan mengundang saya pada hari ini. Saya sampai ni kan ada mesyuarat pula. Tahulah pukul berapa tuan-tuan ke Sorban nak jumpa pula malam ni. Tak tahulah. Ni 2-3 hari lagi ni selesaikan, nanti pergi umrah pula lagi semua. Sebab yang booking pada tahun lepas kan, tu yang jadual saya agak padat sikit lah. Tu yang Ustaz Ismail tanya saya tadi, saya kata ada lah si Syabir Ijaz saya tengok lah. InsyaAllah. Saya suka datang Tul Intan. Orang Tul Intan ni sentiasa meriah, tak pernah tak meriah. Dah lah Toluk paling kaya, Toluk Intan. Toluk Intan rumah kan, insyaAllah. Jadi bak kata orang, sepanjang-panjang tupai lompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, benar-benar meresap ke dalam jiwa. Akhlak Nabi ni yang terbaik, ikut je. Jangan sekali-kali kita sebut itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Jangan sebut. Kalau Nabi dengar, Nabi kecil hati. Jangan. Ya? Boleh buat mana? Buahkan buah tamar, makan buah tamar. Ya? Jadi bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kemang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air laut, sampai kolik mudik ke Tanjung. Hati terkenang boleh menyebut jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan puan ada masa, di belakang sana ada meja ajaib. Ada satu meja ajaib tu belakang, ada logo, ada muka Samsul Debat. Atas meja tu ada barang, bukan tu diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sawuk dia buat balik kan, tu kena beritahu. Yang pertamanya ada sambal crispy mengidap. Tu air tangan mak Samsul Debat. Dia tak pedas sangat, dia crispy. Ada satu lagi sambal hijau, sambal acoy tu sedap. Kalau nak masak macam masak belado Negeri Sembilan tu kan, goreng ikan, goreng ayam, goreng telur, goreng sotong, letak seseru gaul kan, bergeletek-geletek, nyawa dah sedap. Berita baiknya dulu harga satu bekas tu RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Maknanya tak terjejas dengan kenaikan harga diesel. Begitu juga ada madu kelulut, confirm asli, jangan risau. Sebab tim saya curahkan daripada ladang kami di Masai tu, letak masuk, memang sudah pure insyaAllah. Kemudian begitu juga ada topiah, topi campur kopiah, ada logo SD Samsul Debat. Satu RM30 boleh dua RM50. Begitu juga ada minyak wangi SD Perfume tadi, RM35 je sebotol.
Tak mandi pun wangi. Kemudian begitu juga ada susu kambing al-am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lebah, bukan madu yang berdiri itu, bukan. Bagus, susu kambing ni baik untuk GERD, gastrik, perdiluati. Dia tak ada bau hamis langsung, tak ada. Sebab dia tak pakai kambing tu intan. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk GERD, gastrik, perdiluati. Baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Begitu juga dia baik untuk orang perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby doll pun, untuk elakkan jaundice demam kuning. Begitu juga ada susu kambing coklat dan kopi susu kambing. Memang sedap. Itu saya memang recommend. RM50 je sekotak. Tak buat duit tak apa, jangan risau. Hari ni kita offer susu kambing original satu kotak 45, siapa beli 2 90. Macam sama tu. Tak adalah, satu 45 beli 2 80. Yang susu kambing coklat dan kopi susu kambing tu RM50. Tak buat duit tak apa, transfer QRP tak ada salah. Ustaz, balik nanti transfer boleh? Boleh. Tadi kalau sampai rumah hilang ingatan, saya retor. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik datang dari Allah SWT. Berkurang untuk kecelakaan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu dan selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.